Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Brunei Darussalam mencatatkan satu lagi kes import baharu jangkitan COVID-19 kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini memaklumkan kes 260 merupakan seorang lelaki berumur 42 tahun yang tiba di negara ini dari Manila pada 16 Jun 2021 dan tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Tiada kontak terdekat bagi kes baharu tersebut memandangkan telah dikuarantin sejurus tiba di negara ini. Sementara itu, 2 kes sembuh kemarin dengan 9 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 119 kes. 723 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 20,694 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 272 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 140,399 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA mengadakan majlis membaca surah Yasin dan bertahlil khusus bagi ayahanda dan bonda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan bagi Paduka Ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Dianjurkan bersempena sambutan Jubli Emas jabatan tersebut, majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. JPA ditubuhkan pada 1 Julai 1971, dikenali dengan nama Pejabat Perjawatan dan merupakan salah satu bahagian di Pejabat Setiausaha Kerajaan. Sembahyang di atas kerusi bukan bererti hanya duduk sepanjang-panjangnya di atas kerusi, tetapi ada cara-caranya mengikut kemampuan masing-masing. Mufti Kerajaan berucap demikian semasa perasmian bengkel sembahyang menggunakan kerusi yang diadakan kemarin di kem latihan program khidmat bakti negara Kampung Batu Apoi, Tempurung. Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid seterusnya menjelaskan untuk meluruskan caranya, Jabatan Mufti Kerajaan telah menerbitkan sebuah buku berjudul Sembahyang Menggunakan Kerusi Cara-Caranya. Justru bengkel dan penerbitan buku ini jelas Mufti Kerajaan sangat mustahak kerana ia bertujuan untuk memperbaiki ibadah sembahyang bagi mereka yang memerlukan. Sembahyang menggunakan kursi adalah sudah jadi lumrah pada ketika ini. Sudah barang tentu apabila disebut kerusi, ia adalah merupakan tempat duduk. Jadi orang memahamkan sembahyang menggunakan kursi itu adalah sembahyang duduk di atas kursi. Ini betul. Pemahaman ini tidak salah. Tetapi perlu diingat, duduk sembahyang di atas kursi ada cara-caranya
mengikut keadaan orang yang menggunakan kursi itu. Bukan mesti dengan terus duduk sepanjang sembahyang dari takbiratul ihram sampai membawa kepada memberi salam. Terus duduk. Sementara itu, pada sebelah petang, 200 peserta yang menghadiri bengkel menerima sijil yang disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Bengkel sembahyang menggunakan kerusi Jabatan Daerah Temborong dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Mufti Kerajaan. Manfaat untuk jika kita ada keuzuran semada berdiri ataupun duduk ataupun sujud dalam sembahyang, maka kita dibolehkan untuk menggunakan kursi. Ia memberi pengetahuan itu lebih detail pasal diterangkannya satu persatu dan dibuatkan praktikal. Itu membuat diri itu fahamkan pergerakan itu tidak semestinya sama ikut keadaan sakit seseorang lah. Sementara itu, buku sembahyang menggunakan kerusi cara-caranya terbitan Jabatan Mufti Kerajaan dilancarkan semasa perasmian bengkel sembahyang menggunakan kerusi kemarin. Buku tersebut menghuraikan tata cara dan kaedah yang betul mengenai sembahyang mengikut keadaan-keadaan yang biasa dihadapi oleh mereka menunaikan sembahyang duduk menggunakan kerusi. Buku 71 muka surat yang dijual RM6 senaskah dilengkapi dengan gambar-gambar bagi memudahkan pembaca mendapat gambaran yang lebih jelas tentang cara melaksanakannya menurut pandangan mazhab Syafi'i. Di samping membicarakan secara khusus mengenai tuntutan menunaikan sembahyang sekalipun ada keuzuran dan beberapa isu berkaitan, buku ini juga turut membicarakan tentang kewajipan dan hikmah sembahyang secara umum dan dilengkapi dengan gambar-gambar bagi memudahkan pembaca mendapat gambaran yang lebih jelas tentang cara melaksanakannya. Dasar dan pembangunan tenaga yang boleh diperbaharui telah dikaji, diselidik dan diperdebatkan secara meluas ketika jangkaan global cuba menetapkan langkah dan penyelesaian tenaga bersih. Dalam beberapa tahun kebelakangan, risiko yang dibawa oleh perubahan iklim dan komitmen negara Brunei Darussalam terhadap Perjanjian Paris memerlukan inovasi dan transformasi teknologi dalam sistem tenaga negara. Kerana itu, Kementerian Tenaga dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam UBD menganjurkan Forum Dasar dan Pembangunan Tenaga yang boleh diperbaharui. Forum sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MICE 2021 dan sebahagian daripada Minggu Tema Tenaga atau Energy Theme Week berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga. Dalam ucap tama, Pengiran Haji Jamra Wera bin Pengiran Haji Petra, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Tenaga, antara lain mengongsikan di bawah dasar dan pelan strategik tenaga negara, Kementerian Tenaga telah menetapkan sasaran sekurang-kurangnya 30% tenaga yang boleh diperbaharui dalam kapasiti tenaga suria menjelang tahun 2035. Jelasnya sebagai sebahagian dari peralihan tenaga global dan memenuhi keselamatan tenaga, ia memerlukan tenaga solar yang berlebihan dan penggunaan sumber-sumber karbon hidro yang semula jadi. Forum yang menghimpunkan para pakar industri dan ahli akademik antaranya membincangkan cadangan dasar ke arah mewujudkan masa depan yang lestari bagi rakyat negara Brunei Darussalam. Ke arah meringankan bebanan para mangsa kebakaran baru-baru ini, Majlis Sugama Islam Brunei menyerahkan agihan wang zakat kepada mangsa-mangsa kebakaran rumah di Kampung Batu Marang dan Kampung Serdang. Majlis penyampaian sumbangan berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama.
Pada majlis ini, 10 orang mangsa kebakaran iaitu 3 orang mangsa kebakaran di Kampung Batu Marang dan 7 mangsa kebakaran di Kampung Serdang menerima agihan wang zakat dalam bentuk wang tunai berjumlah RM2,000. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Awang Haji Hamzah bin Haji Sabtu, penolong setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei. Agihan wang tersebut diambil dari peruntukan kumpulan wang zakat asnaf fakir miskin. Insiden kebakaran rumah para mangsa berlaku pada 26 Mei dan 3 Jun lalu. Indeks jualan runcit IJR di negara Brunei Darussalam terus menunjukkan peningkatan tahun ke tahun. Pada suku pertama Q1 2021 sebanyak 11.9% dengan nilai jualan runcit dianggarkan 454.4 juta. Manakala indeks perkhidmatan makanan dan minuman IPM dan M juga meningkat sebanyak 11.6% berbanding Q1 2020 dengan nilai hasil jualan dianggarkan 94.7 juta. Bagi jualan runcit, semua aktiviti runcit menunjukkan peningkatan jualan didorong oleh jualan jam tangan dan barang kemas yang meningkat 62.2%. Diikuti jualan tekstil, pakaian dan kasut 52.0%, jualan perkakas, cat dan kaca 24.7%, peralatan elektrik pencahayaan isi rumah 22.6% dan jualan di gedung serbanika 12.6%. Sementara itu, peningkatan jualan bagi perkhidmatan makanan dan minuman disebabkan aktiviti penyajian minuman 35.1%, diikuti restoran 12.5% dan kedai makanan segera 11.9%. Peningkatan jualan runcit dan jualan perkhidmatan makanan dan minuman selaras kenaikan permintaan domestik bagi barangan dan perkhidmatan tertentu berikutan sekatan perjalanan ke luar negeri. Bagaimanapun berbanding suku keempat Q4 2020, indeks jualan runcit bagi Q1 2021 menurun 0.3%, terutama disebabkan penurunan jualan peralatan komputer dan telekomunikasi 21.0%, barangan rekreasi 10.7%, peralatan perabot dan rumah 8.7%, peralatan elektrik dan peralatan pencahayaan isi rumah 8.0% dan pasaraya 2.6%. Bagi indeks perkhidmatan makanan dan minuman mencatatkan penurunan 1.6% pada Q1 2021 berbanding Q4 2020 disebabkan penurunan hasil jualan restoran 2.6%, aktiviti penyajian minuman 2.1% dan kedai makanan segera 0.3%. IJR dan IPM dan M merupakan petunjuk awal prestasi ekonomi bagi kedua-dua aktiviti dan gambaran bagi tren perbelanjaan pengguna di negara ini bagi setiap suku tahunan. Laporan penuh kedua-dua aktiviti boleh didapati melalui laman sesawang JPS di www.deps.gov.bn. Satu insiden rumah roboh berlaku di Kampung Pekilung Muara baru-baru ini. Menurut Balai Bomba Sungai Kebun yang bergegas ke tempat kejadian, seorang penghuni rumah mengalami kecederaan. Rumah jenis kayu itu telah roboh secara keseluruhannya. Sebelum itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat menasihatkan orang ramai agar memastikan kediaman dalam keadaan selamat dan membuat pemeriksaan pada struktur rumah bagi mengelakkan perkara tidak diingini berlaku.